perkataan Sad Ba Ha, subuh. Sad Ba Ha, subuh. Bahasa Arab. Jom kita tengok dalam Quran pakai untuk berapa tempat. Okey, dalam Quran ada lebih kurang Sad Ba Ha ni ada lebih kurang dalam 33 tempat. Sad Ba Ha ni subuh. Makna yang pertama subuh adalah makna yang tuan-tuan dan saya faham. Pagi. Contohnya kalau bahasa Arab kita kata sabahal khair, sabahan nur. Kalau tu Arab kami yang Mesir punya bahasa Ami dia, sabahal ful, dia tanya macam tu. Sabahal ful, tanya. Ful tu yang kacang ful tu. Nenek abang tak tahulah macam mana dia pergi tanya kacang tu pula lah. Macam mana kalau bahasa kita jenis lagu ni lah. Siap makan belum? Jenis lagu tu lah. Makan apa tengah malam duk tanya lagu ni. Tapi nak abang kata macam mana, okey ke, sihat ke, kalau dah makan apa nampak sihat lah. Arab lagu tu juga. Ya, sabahal khair biasa, sabah nur biasa. Kalau Ami ni bahasa kampung, sabahal ful. Mai pula kawan yang jawab tu pula, dia jawab pula sabahal aish. Aish mana? Roti. Hak kawan ni tanya kacang full, hak kawan ni jawab roti. Dia budaya dia. Tapi sabah tu mana apa? Subuh, pagi. Good morning, pagi. Dalam Quran ada tak guna perkataan sabah makna pagi? Ada. Bila? Ketika peristiwa yang orang rancak duk bincang lain ni. Kaum Nabi Lut dimusnahkan waktu pagi dalam Quran sebut. Kaum Nabi Lut dimusnahkan antaranya waktu pagi. Dalam Al-Quran bagi tahu ketika mana 3 orang malaikat mai jumpa dengan Nabi Lut. Sebelum jumpa Nabi Lut, mereka singgah dekat Nabi Ibrahim. Habaq dekat Nabi Ibrahim akan dapat anak, seorang nama Ishaq, seorang nama Ishaq. Selepas Ishaq wa ba'da Ishaq Yaqub. Selepas Ishaq akan ada seorang nama Yaqub. Maknanya habaq siap-siap dah kamu akan ada anak Nabi, anak kamu akan ada cucu, cucu kamu pun Nabi juga. Habis bang, Nabi Ibrahim tanya, ni nak pergi mana? Kami nak pergi dekat Lut, nak musnahkan kaum dia. Lah Nabi Ibrahim kata, nanti kena dekat Lut. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim saudara, sepupu. Mereka biasa berhijrah sekali, sama-sama. Sebab itu kalau contoh tuan-tuan nak bincang tajuk hijrah, yang saya punya pula, saya akan bentang dekat tuan-tuan, tajuk dia hijrah dan manusia. Orang tanya pasal apa, saya duk ambil tajuk lagu tu, subuh dan manusia. Ambil berkat daripada tajuk buku Arwah Datuk Harundin, Islam dan Manusia. Saya pecah, saya ambil banyak-banyak. Antaranya hijrah dan manusia. Selalu orang cerita hijrah ni hijrah Rasulullah. Saya akan bincang dengan tuan-tuan, kita cerita tentang Nabi Adam hijrah daripada syurga turun ke bumi. Nabi Nuh daripada tempat Nabi Nuh berhijrah turun dekat Turki, wastawat alal judi. Nabi Ibrahim 2 kali hijrah dengan Nabi Lut daripada Iraq pergi dekat Syam. Daripada Syam turun ke Mekah dengan isteri dia, 2 kali hijrah. Lagi Nabi Ismail ikut hijrah sekali dengan ayah dia. Lagi Nabi mana lagi? Nabi Musa daripada Mesir pergi Madian, hijrah. Lagi Nabi Yusuf daripada Palestin pergi ke Mesir. Nampak tak? So banyak hijrah sebenarnya yang berlaku dalam peristiwa, seolah-olah nak abang kata hijrah ni adalah makanan kepada manusia sebenarnya. Tuan-tuan pun nampak, tuan-tuan mula nampak. Bagus. Jadi kita boleh bincang tajuk banyak. Okey. Saya suka nak bagi bentuk pemikiran supaya bila kita fikir nampak apa yang Islam sedia dekat kita, pemikiran kita akan faham bahawa apa saja yang Allah sedia dekat kita semua dia cantik. Semua cantik. Jadi kita tak bergaduh, kita tak mudah nak marah. Okey, sekali lagi tengok Dalam Al-Quran untuk cerita kaum Nabi Lut, Allah Ta'ala bagi tahu kepada 3 orang malaikat pergi jumpa Nabi Lut.
Maka Nabi Ibrahim kata, dekat dalam kaum Nabi Lut tu ada Lut. Sat lagi kalau kena anda sekali. Malaikat kata, kami tahulah siapa yang ada dalam tu. Kami pandailah nak jaga. Nabi Ibrahim risau. Sebab apa? Sebab Allah dah habaq dalam Quran kat kita semua, undang-undang dia sama. Apa dia? Kalau seorang buat benda tak elok, Allah tak akan bagi kena dia. Allah akan tibai satu kampung untuk Jadi Nabi Lut ada dalam tu. Takut terkena dekat Nabi Lut sekali. Tu Nabi Ibrahim risau. Nabi risau, nanti dalam tu ada Nabi Lut, macam mana dengan dia? Malaikat jawab, semua ni dialog Quran. Kami tahu siapa yang ada dalam tu. Pandailah kami nak selamatkan dia. 3 orang ni sampai dekat Nabi Lut. Bila sampai dekat tempat Nabi Lut, ketiga-tiga orang ni beritahu dekat Nabi Lut, kata, kami ni mai nak bagi khabar daripada Allah Ta'ala. Kami nak musnahkan kampung hampa. Jadi hampa kena keluar. Bila waktu hampa nak lari? Alaysa subhu biqarib. Tengok perkataan dia. Alaysa subhu biqarib. Subuh dah dekat dah. Maknanya pagi dah dekat dah. Hampa kena belah lah ni. Dengan syarat, jalan ke hadapan, jangan toleh ke belakang. Azab ni dahsyat. Kalau hang tengok, hang tak mampu tanggung dengan mata hang. Jadi Nabi Lut dengan anak-anaknya lari. Teringat isteri dia tak ikut. Maka kata malaikat, isteri hang jangan. Dia termasuk dalam kawan-kawan yang tak berguna ni juga. Maka Nabi Lut dengan anaknya lari. Tiba-tiba tengah lari dalam beberapa jarak sahaja, bunyi lagu tu. Kali-kali tak ada lah tempat dia. Habis. Sekali malaikat lipat lagu tu ya. Habis. Yang tadi katalah duk dengar bunyi suara orang ke apa kan. Tengah duk dengar tu, lari. Alaysa subuh ni, subuh dekat dah. Subuh tu keluar, lepas subuh tu keluar tu hilang. Kali-kali tak ada apa. Jadi macam bukit biasa jadi. Orang tak ada. Bila peristiwa tu subuh, Allah guna perkataan alaysa subuh biqarib, merujuk kepada makna subuh pagi. Okey. Jadi patah balik soalan kita. Kalau subuh dengan makna pagi, takkan pagi saja. Maknanya kalau kita kata, kenapa sembahyang subuh jadi tanda ukur kepada kejayaan? Maksud subuh adalah pagi. Kenapa waktu pagi jadi kayu ukur? Tak dapat jawapannya. Takkan waktu malam tak boleh? Ada je orang yang berusaha tengah malam. Ada je orang yang kerja tengah siang. Betul? Belum dapat jawapan. Cari lagi. Cari. Okey. Subuh, sad, ba, ha. Dalam bahasa Arab, dalam Quran tak ada. Tapi dalam bahasa Arab umum adalah, maknanya buku kamus ada. Apa dia? Subuh ni makna cantik. Sebab tu nama orang perempuan ada yang dinamakan dengan sabah. Kalau biasa dengar sabah. Kalau pagi itu yang kita dapat nama negeri Sabah. Sebab tu Arab awal-awal yang sampai, dia sampai ke belah tanah Sabah, dia kata, ui sini terbit pagi dulu. Maka dia kata ini negeri yang dinamakan dengan Sabah, negeri pagi. Mai dekat Melayu Sabah. Tu Arab panggil Sabah, mai kepada kita Melayu jadi Sabah. Itu kata dalam buku-buku sejarah, kalau tuan-tuan baca sejarah nama Sabah tu mai daripada mana. Okey, baik. Kalau satu lagi makna Sabah ialah subuh tu, sabah, sabah maknanya cantik. Sebab tu nama orang perempuan ada nama Sabah. Makcik kepada isteri saya ada nama Amati Sabah, maknanya cantik. Tapi mai ke orang Melayu, ada seorang raja dulu. Raja ni dalam bahasa Arab nama apa? Kalau tuan-tuan baca surah Fatihah yang memiliki hari pembalasan, ayat dia kata apa? Raja hari pembalasan. Maliki Yaumiddin dia. Malik tu raja lah, no? Malik kan, betul kan? Jadi ada satu raja di zaman dulu, ada seorang raja yang perempuan, cantik orang dia, nama dia Malaka Subh. Mai dekat Melayu dia buat minyak wangi, malaikat subuh. Ada masalah lah minyak wangi pun. Jadi nama tu bertukar daripada pemimpin yang nama Malaka Subh tu jadi malaikat subuh. Tak apalah, mungkin
ada bau juga malaikat subuh, kita tak tahulah. Tapi cantik lah, tak ada masalah. Nama okey, no problem. Tapi dia cuma nak bagi tahu subuh tu maknanya cantik. Okey, nanti ada tak itu kamus? Ada tak penggunaan dalam hidup Nabi? Ada. Bila? Ketika mana Nabi dapat, orang panggil dalam sejarah ru'yah salihah, mimpi yang baik. Para Nabi dapat sebelum dapat wahyu. Kan sebelum pi Gua Hira, sebelum Nabi sampai Gua Hira, Nabi kata 6 bulan aku mendapat ru'yah salihah, mimpi baik, mimpi cantik. Para sahabat kata, macam mana yang kata mimpi indah tu? Nabi habaq, seperti cahaya di waktu subuh. Nampak tak? Arwah Tuan Guru Datuk Harudin bisa syarah. Apa arwah Tuan Guru Datuk Harudin kata? Sebenarnya Nabi nampak lagi lawa daripada cahaya pagi subuh. Tapi sebab nak bagi orang yang macam kita manusia marhain ni boleh bayang sikit, yang kata cantik itu lagu mana, Nabi habaq macam cahaya waktu subuh.